approve? Come on lah. Takkan tak approve kot. Korang pernah tak rasa dan alami perkara macam ni? Apply bank-bank ada kat Malaysia ni, semua tak approve loan korang. Hai, stress. Itulah saya dulu. Saya pernah alami perkara ni. Apply loan pada semua bank pun tak approve. Tak tahu kenapa, apa sebab dia. Tapi tu dululah. Sekarang saya dah tahu dah apa sebab-sebab yang menyebabkan loan kita di-reject atau loan kita tak approve, walaupun sebenarnya gaji kita tinggi, gaji kita mencukupi dan kita mampu membayar balik loan itu. Tapi di mata bank, kita tak layak untuk buat peminjaman loan tu. Gaji besar, allowance tinggi, overtime yang cakap lah, kan? Payslip memang cantik, tapi kenapa loan still tak lepas? Apply loan still tak lepas. Bank tak nak bagi pinjaman pun. Bukan satu bank je, 2-3 bank dah pergi minta apply loan, tapi tak dapat, tak lepas. Itulah saya dulu. Saya pun mengalami benda yang sama macam ni. Ini adalah berlaku pada rumah pertama Rumah pertama yang saya cuba nak beli. So saya try apply loan reject. Jadi saya tanya banker tu, kenapa loan saya reject? Saya mampu kok nak bayar loan ni kalau saya buat pinjaman. Yelah, kita tahulah kita ada allocate budget berapa untuk kita punya expenses apa semua. So kita tahu kalau kita buat pinjaman ni monthly bayar berapa dan kita tahu kita mampu bayar. Tapi masalah kat sini, kenapa bank tak approve kita punya loan? Ada few things yang you all kena tahu dan you all kena aware benda ni untuk memastikan setiap kali kita apply loan kita tak akan kena reject. Kalau kita tak tahu, memang kena reject. Sebab benda ni is a small thing yang mana orang tak aware, yang mana tak perasan pun benda tu, dan yang mana benda tu sebenarnya adalah perkara yang paling penting, perkara yang sangat affected kalau sekiranya kita tak jaga dengan betul. Yang pertama, kita punya SIKRIS. SIKRIS ni apa? SIKRIS adalah rekod loan kita yang disenaraikan di bank. Semua bank, di bank negara lah. Maksudnya bank-bank di Malaysia ni berpusat di bank negara. So SIKRIS ni biasanya kita akan minta di bank negara. Dekat sana akan keluar semua report loan kita yang pernah kita pinjam. Pada kes saya dulu tu, saya ada membuat loan kereta, tapi saya tak serve ataupun tak bayar loan tu setiap bulan dengan cantik. Maksudnya still every month ada tunggakan. Dia macam ni, saya beranggapan masa tu kalau saya ada tunggak 1 atau 2 bulan, tak ada apa tindakan pun kan. Tak ada apa-apa warning letter ke, ataupun dia hantar kita kena tarik ke, whatsoever. So saya fikir apalah salahnya ada 1-2 bulan tunggak pun. Masa baru belajar nak pinjam loan, kita selalu dapat gaji, nak enjoy kan, tak fikir pasal loan dulu. Loan ni setakat boleh fikir macam nanti-nantilah dulu kan, macam tu. Tapi saya tak tahu masa tu benda ni akan efek bila saya akan membuat loan di masa yang akan datang. So makna kata, selain daripada loan kita lepas pada tu untuk beli rumah, dia affected. Bank akan tengok cara corak pembayaran kita. Dia tengok saya ni membayar tak konsisten, every month ada tunggakan, ada miss. So benda tu drag sampai setahun. So tak cantik lah, sangat tak cantik rekod saya masa tu. Dan saya tak tahu masa tu benda tu affected untuk saya punya rekod jadi dari situ saya belajar. Saya share juga dengan you all, kalau ada buat loan, apa-apa loan. Dan saya percaya ramai yang kat luar sana tak tahu pasal benda ni, ambil remeh pasal benda ni. Sebenarnya benda ni sangat penting. Inilah salah satu punca kenapa loan kita tu tak approve. Susah nak approve, bank tak nak bagi. Mana-mana bank semua sama. Walaupun bank antara satu bank dengan bank lain punya produk yang beza, tapi the main point sekali benda yang dia tengok adalah cara corak pembayaran kita setiap bulan. Adakah kita bayar cantik setiap bulan, ataupun still ada missing, ada tunggakan yang kita abaikan. So jangan abaikan, jangan sesekali abaikan benda ni. Jangan do the same mistake as I do last time. Okay? Itu yang sangat penting, you all kena tahu. Rekod SIKRIS ini adalah segala loan-loan yang berkaitan dengan bank, termasuklah PTPTN, ASB,
credit card whatsoever yang berkaitan dengan pinjaman bank. Apa saja yang kita buat loan dengan bank, nama kita akan keluar di senarai SECRIS ataupun senarai loan-loan yang kita ada di bank negara. Jadi sekiranya kita mempunyai corak pembayaran yang tak cantik, benda ni affected. Sangat bahaya dan ramai orang abaikan benda ni. Nombor 2 adalah rekod-rekod SITOS. SITOS dan SECRIS adalah dua benda yang berbeza. Okey, SECRIS adalah senarai loan kita yang terdapat dengan bank yang kita buat pinjaman. SITOS pula adalah senarai hutang-hutang kita yang kita pernah mohon ataupun yang kita ada dengan badan-badan ataupun syarikat-syarikat selain daripada bank. Contoh macam syarikat telekomunikasi, kedai-kedai elektrik, kedai motor. Kita buat loan dengan kedai kan, ada kan setengah-setengah menggunakan loan di kedai tersebut. Kedai tersebut menawarkan loan untuk membeli motor, tak perlu melalui bank. Benda-benda ini juga kalau sekiranya kita tak membayar dengan elok ataupun kita mengabaikan kita punya hutang-hutang tu, dia akan keluar dekat SITOS. SITOS ni juga boleh dikeluarkan daripada mana-mana company ataupun syarikat individu terhadap kita ataupun terhadap individu lain. Contohnya saya adalah sebuah syarikat dan saya memberikan loan kepada staff saya. And then staff saya dah berhenti kerja dan dia tak bayar loan tersebut. Saya boleh SITOSkan dia dalam senarai SITOS. Ini kena jaga. Ini benda-benda yang kita selalu tak aware dan ramai orang tak tahu. Benda ni sangat penting. Satu kes saya nak share kat sini. Saya ada satu klien. Klien saya ni, dia datang pada saya dan minta advice lah macam mana untuk membeli rumah pertama dia. Jadi macam biasa saya akan bantu dia check dia punya background, dia punya secret, dia punya sejarah-sejarah loan dia semua tu. Info yang saya dapat daripada dia sendiri mengatakan dia tak pernah ada loan dan nama dia bersih. Hutang-hutang di negara memang clear. Anyhow, saya perlukan juga report tu Malangnya dekat SITOS dia ada satu rekod mengatakan dia hutang kurang dalam 15,000 di kedai motor. I can't remember nama dia, but okay, say Acong. Dan saya tanya balik, pernah beli motor ke dekat kedai Acong? Sebab saya tengok rekod ni pernah ada beli motor dulu ni, and then ada masalah sikit ni. So klien saya cakap, oh ya, saya baru teringat. Saya memang ada beli motor dulu. Tapi motor tu dah tak ada dengan saya. Oh, saya macam, okay, mana pergi motor tu? Motor tu saya tak pakai pun. Motor tu dah hilang, orang curi. So saya tak adalah serve loan tu apa semua. Cakap, oh okay, tapi kat sini anyhow dia stated masih berhutang 15,000 ni. Apa nak saya cuba bagi tahu kat sini, tak kisahlah loan yang anda buat tu adalah loan untuk jadi guarantor kepada sesiapa ataupun membeli motor atau kenderaan yang you all sendiri tak pernah pakai ataupun beli untuk orang. Tapi as long yang menggunakan nama you all, nama tersebut akan naik dan akan keluar di SECRIS ataupun SITOS. Okey, dan ia adalah menjadi satu tanggungjawab you all untuk settlekan atau memastikan pembayaran balik loan tersebut dilaksanakan dengan sempurna setiap bulan tanpa tunggakan. Sekiranya ada tunggakan, samalah bank akan reject apa-apa permohonan loan you all. Simple aja. Tengok ada tunggakan ke, dia akan reject. Mungkin ada setengah bank yang akan menerima skip satu bulan, 2 bulan tunggakan. Ada setengah bank yang boleh terima lagi. Tapi depends jugalah. But then mostly kebanyakan bank akan reject benda-benda macam ni. So sebelum membuat permohonan, pastikan rekod kita cantik, bayar setiap bulan sebelum kita nak apply mohon loan. Ni sangat penting Jadi kena careful lah dengan SITOS dengan SECRIS ni. Pertama-tama benda yang bank akan tengok. Okay. Yang ketiga, bank akan tengok selain daripada SECRIS, SITOS, dia akan menilai kita punya kelayakan atau berdasarkan gaji kita tu, tengok berapa banyak komitmen yang kita ada. That's why saya cakap walaupun gaji kita banyak, tinggi, 7-8 ribu, 10 ribu sebulan, tapi belum tentu kita layak membuat pinjaman. Belum tentu bank akan teruskan permohonan kita tu.
Sebab apa? Sekiranya you all ada gaji yang tinggi, overtime yang banyak, allowance yang tinggi setiap bulan, tapi komitmen you all tu pun banyak, sama banyak dengan gaji. Contoh, you all ada kereta, 2 biji kereta, ada PTPTN lagi, credit card sampai 3-4, personal loan lagi, campur-campur semua setiap bulan dah jadi 3 suku pada gaji tu. So yang balance tu tinggal suku je. Cukup-cukup makan je untuk you all survive, untuk belanja, duk poket apa semua tu. So dekat sini bank akan tengok balance gaji, dia akan kira dah tolak-tolak setiap bulan komitmen yang ada, berapa je tinggal balance duit tu. Kalau terlampau sikit, bank, macam mana bank nak kongsi you boleh bayar balik? Ada je orang yang gaji 1,500, 2,000 tapi boleh beli rumah. Loan senang lulus, senang dapat, tak pernah ada tunggakan bayar loan. Walaupun dia pernah ada loan sebelum ni, tapi tak banyak lah, of course. Tapi pembayaran dia cantik, komitmen tak banyak, dia ada lebihan banyak gaji. Bank akan tengok dan kira, oh orang ni ada lebihan lagi banyak gaji dia. Okey, saya bagi satu contoh. Klien A gaji 2,000. Komitmen dia dia tak pernah buat loan, komitmen dia sekali PTPTN saja. Tak ada credit card, tak ada kereta. Klien B dia gaji sangat tinggi, 8,000, 9,000 sebulan, termasuk allowance apa semua adalah dekat 10,000, 11,000 macam tu. Tapi komitmen dia banyak. Ada 3 biji kereta, ada rumah sebiji, credit card 5, personal loan lagi. So, scoring tu dah jadi rendah. Maksudnya, bank akan kira semua loan-loan yang ada, yang akan senaraikan loan-loan yang dia ada dan berapa dia bayar setiap bulan kepada bank dan berapa pula balance yang ada dalam tangan gaji yang dia ni. Kalau terlampau sikit, bank of course akan fikir, boleh ke dia bayar ni? Boleh ke dia bayar balik ni kalau bagi loan banyak ni? Contoh macam tu. You all yang baru lepas graduate tu selalu banyak dengar, jangan beli kereta dulu, beli rumah dulu. Sebab loan kereta senang dapat, loan rumah belum tentu. Itu antara sebersikit saya kongsikan apa kriteria ataupun apa yang dititikberatkan oleh pihak bank, sama ada you all layak ataupun tidak layak pinjaman loan dengan bank. Okey, saya selalu nasihatkan jangan lupa first step untuk beli rumah, check you all punya DSR, Debt Service Ratio, meaning berapakah kelayakan loan yang anda boleh pinjam dengan gaji yang sedia ada. So kalau you all suka dan nak dengar lagi saya punya sharing berkenaan dengan property, okey, nak sembang-sembang dengan saya, boleh komen kat bawah, bagi like sikit, and then jangan lupa subscribe and tekan button loceng tu so you all tak akan miss saya punya video yang akan datang. InsyaAllah saya akan upload setiap minggu dengan sokongan you all. Ramai yang subscribe pun saya akan komit untuk buat video yang seterusnya untuk you all sembang-sembang pasal property. Ta.